Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Teknologi pelayaran bangsa Melayu di zaman Kesultanan Melayu Melaka sangat dikagumi oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Kemajuan teknologi pelayaran didorong oleh faktor geografi di alam Melayu. Ini kerana gugusan Nusantara ini memiliki pulau-pulau yang banyak. Malah semenanjung tanah Melayu sendiri dikelilingi 90% laut dan banyak sungai. Jadi, laluan laut dan sungai menjadi pengangkutan utama masyarakat di sini. Laluan sungai dan laut satu-satunya medium yang menghubungkan antara penduduk dari satu lokasi dengan lokasi yang lain dengan lebih mudah dan cepat, memandangkan laluan daratan dipenuhi dengan hutan tebal serta gunung dan bukit bukau yang mencabar. Terdapat catatan Portugis menceritakan teknologi dan kemahiran bangsa Melayu selepas Portugis berjaya menawan Melaka oleh Fernão Lopes de Castaneda dalam History of the Exploration and Conquest of the Indies by the Portuguese. Kamu semua akan menyedari bahawa 8 buah kapal orang Islam Melaka yang telah kita tawan boleh menampung lebih banyak kargo, lebih daripada 20 buah kapal-kapal galion kita. Berapa banyak lagi yang boleh dibawa ke dalam sebuah kapal-kapal Melaka yang mana setiap hari meninggalkan pelabuhan ini? Pada catatan Gasper Correa dalam Landas di India menerangkan seperti berikut. Bahagian-bahagian tepi jong tersebut sangat tinggi, sehinggakan orang-orang Portugis tidak mampu untuk menaikinya, dan disebabkan badan jong tersebut terdiri daripada 4 lapisan kayu, peluru-peluru meriam hanya menyebabkan kerosakan yang sedikit pada jong itu. Seterusnya catatan Fernão Lopes de Castaneda dalam History of the Conquest of the India by the Portuguese menerangkan seperti berikut. Jong-jong ini, iaitu gelaran yang diberikan pada kapal-kapal besar mereka, adalah sangat besar dan berbeza dari kapal-kapal di mana-mana wilayah lain di dunia. Jong-jong tersebut sangat stabil di laut, boleh membawa beban yang lebih besar dan lebih kuat dari kapal-kapal Portugis. Kehebatan bangsa Melayu juga ada diterangkan dalam Sulalatus Salatin, menerangkan betapa pentingnya kapal dan perahu yang menjadi pengangkutan utama dalam Kesultanan Melaka. Baginda memberi titah kepada bendahara Paduka Raja menyuruh berlengkap. Maka baginda pun mengerah segala orang supaya berlengkap perahu, masing-masing dengan kuasanya. Ada 500 banyaknya perahu yang besar-besar. Lain pula perahu yang kecil-kecil tiada terbilang. Kerana pada masa itu, kelengkapan Singapura sahaja 100 buah lancaran bertiang 3. Ini secara tidak langsung membuktikan bahawa kebesaran, kekuasaan dan kekuatan ekonomi yang dimiliki di zaman kegemilangan Empayar Melaka sangat hebat. Maka tidak hairanlah jika ada bangsa Melayu dari Melaka telah berjaya sampai ke benua Amerika sebelum Christopher Columbus. Ini membuktikan bahawa bangsa Melayu bukan bangsa yang kecil, tetapi merupakan satu bangsa yang mempunyai nilai
ketamadunan yang cukup tinggi di dunia. Kepakaran orang Melayu dari Kesultanan Melaka sangat mahir dalam ilmu pelayaran tidak dinafikan lagi. Ini dibuktikan dengan fakta yang masyhur di dunia, di mana Ferdinand Magellan menggunakan kepakaran seorang tokoh dari Melaka, iaitu Panglima Awang Hitam atau Hendrik of Melaka, untuk melakukan pelayaran mengelilingi dunia. Sebenarnya, pelayar-pelayar Melayu amat mahir menentukan arah ketika berlayar hanya dengan melihat bintang-bintang di langit. Bintang-bintang ini dinamakan sebagai bintang pedoman. Hal ini diakui oleh Michael Aders di dalam bukunya yang bertajuk Agriculture and Pastoral Societies in Ancient and Classical History. Ini dibuktikan juga bahawa orang-orang Melayu telah mencipta dan menggunakan kompas bermagnet yang hampir sama dengan ciri-ciri kompas moden lebih awal dari bangsa lain di dunia. John Crawford telah menulis di dalam A Descriptive Dictionary of the Indian Island and Adjacent Countries bahawa orang-orang Melayu telah menggunakan kompas sebelum orang-orang Eropah. Terdapat perkataan dalam bahasa Melayu bagi magnet, iaitu besi berani. Dan dengan besi berani ini, orang Melayu membuat kompas yang digunakan untuk menentukan arah di dalam pelayaran dan aktiviti yang lain. Kompas ini dikenali dengan nama padoman atau pandoman, asal perkataan pedoman. Pada padoman ini diletakkan jarum bagi menunjukkan arah. Kompas kuno Melayu ini terbahagi kepada 16 bahagian petunjuk arah, yang mana 4 daripadanya menunjukkan arah yang utama: timur, barat, utara dan selatan. Manakala 12 bahagian yang lain menunjukkan arah-arah yang lain. Seterusnya, John Crawford mengatakan bahawa dengan sebab itu, kuil-kuil Hindu kuno di Jawa dibina dengan memiliki ketepatan arah yang mengejutkan, yang mana pintu hadapannya dibina menghala ke barat dan timur. Selain itu, John Crawford juga mengatakan bahawa ketika Portugis tiba di India, mereka mendapati bahawa pedagang-pedagang Islam berlayar ke timur dengan menggunakan kompas. John Crawford terusnya menyatakan bahawa di antara tahun 1505 sehingga 1506, terdapat seorang Portugis yang berlayar di antara kepulauan-kepulauan di Nusantara. Ketika beliau berlayar dari Borneo ke Jawa, beliau mendapati bahawa seorang pemilik kapal di Jawa telah berlayar dengan membawa kompas yang menggunakan magnet. Dr. Barry Fell, seorang ahli ekologi barat, telah menemui bukti kedatangan pelayar Melayu Islam dari Melaka di Amerika. Bukti tersebut merupakan satu perkataan, iaitu Katib Malaka Haji Mi Malaya, yang ditulis dengan tulisan Jawi atau Arab, yang ditemui terukir di sebuah gua di daerah Corinto, El Salvador. Dr. Berifel percaya bahawa pelayar ini datang dari sebuah tempat di Asia Tenggara yang bernama Melaka. Hasil penemuan ini telah dinyatakan oleh Dr. Berifel dalam bukunya yang bertajuk Saga Amerika. Beliau selanjutnya menyatakan tulisan ini membuktikan bahawa pelayar Melayu Islam telah sampai di benua Amerika sebelum kedatangan Columbus. Boleh jadi Haji Mi Malaya telah melakukan pelayaran dari Empayar Melaka ke Mekah bagi menunaikan haji, dan beliau melanjutkan perjalanannya ke benua Amerika dari semenanjung tanah Arab. Empayar Melaka ketika zaman pertengahan bukan semata-mata negeri Melaka. Empayar Melaka meliputi keseluruhan semenanjung tanah Melayu dan sebahagian Sumatera. Sememangnya tidak mustahil orang-orang Melayu di zaman abad pertama hingga abad ke-15 Masihi mampu berlayar sejauh itu, kerana bangsa Melayu memang terkenal sebagai bangsa pelayar. Perkataan Katib Malaka bererti penulis Melaka. Barangkali Haji Mi Malaya diutus secara rasmi oleh kerajaan Melaka untuk melakukan pelayaran mengelilingi dunia dan membuat pencatatan
rasmi tentang pelayaran tersebut bagi maklumat kerajaan. Seperti mana yang kita sedia maklum, apabila Portugis menjajah Melaka, mereka telah menyimpan dan memusnahkan karya-karya tempatan. Boleh jadi Haji Mi Malaya ini adalah pelayar persendirian, seperti mana Ibnu Battuta tidak diutuskan oleh mana-mana kerajaan. Fakta ini juga sebenarnya sedikit sebanyak menunjukkan bahawa Panglima Awang Hitam dan Ferdinand Magellan bukanlah orang yang pertama mengelilingi dunia. Sebelum mereka, pelayar-pelayar Melayu telah pun mengelilingi dunia menggunakan jalan laut. Tulisan ini dijumpai terukir di sebuah gua di daerah Corinto, El Salvador. Tulisan ini adalah tulisan Jawi lama yang mencatatkan perkataan Khatib Malaka, yakni Melaka, Haji Mi Malaya. Dengan penemuan tulisan ini, Dr. Berifel meyakini bahawa orang Melayu Islam dari Empayar Melayu Melaka telah sampai ke Amerika sebelum kedatangan Christopher Columbus. Kepakaran orang Melayu dalam bidang pelayaran juga dibuktikan oleh sarjana-sarjana barat. Sebagai contoh, Kevin Raleigh telah membuktikan bahawa orang-orang Melayu adalah pelayar yang pertama berlayar di laut luas. Beliau menyatakan di dalam bukunya yang bertajuk The Human Journey: A Concise Introduction of World History seperti berikut. Pelayar-pelayar Melayu merupakan golongan yang mula-mula sekali berlayar di lautan luas. Berdasarkan catatan tentang pelayaran, mereka merentasi lautan Pasifik. Mereka telah mencipta perahu kembar yang tirus asal bagi bot catamaran moden bagi kestabilan meredah ombak lautan. Bagi mengharungi angin kencang di lautan, mereka telah mencipta palang layar yang seimbang, yang mana layar tersebut kelihatan seperti anak panah yang tumpul yang diacu ke hadapan. Tiang layar diikat pada palang tersebut dengan kain-kain layar yang banyak dipasang pada tiang yang membolehkannya berlayar di atas air. Dengan itu, angin mampu menolak perahu tersebut ke hadapan. Perahu Melayu mungkin menjadi inspirasi kepada pelayar-pelayar Arab yang mana mereka membina layar segitiga yang serupa dengannya. Pelayar-pelayar Melayu juga merupakan pencetus jalan laut yang terawal di antara India dan China. Walaupun ketika di zaman kemasyhuran jalan sutera di daratan, pelayar-pelayar Melayu telah menemui cara berlayar menggunakan angin monsun dari selatan India ke China melalui Selat Melaka. Dari India atau Sri Lanka, mereka menggunakan angin musim sejuk selatan melalui Selat Melaka. Di situ mereka menunggu pula angin musim panas untuk membawa mereka ke utara, iaitu ke China. Mereka menggunakan cara yang sama untuk pulang semula dari China. Pelayar-pelayar Melayu telah menghubungkan produk-produk dari Timur Afrika dan rempah ratus dari Kepulauan Nusantara ke dalam perdagangan di lautan India. Michael Edders menerangkan di dalam buku yang bertajuk Agricultural and Pastoral Societies in Ancient and Classical History bahawa sejak 300 tahun sebelum Masihi, pelayar Melayu mula berlayar menggunakan angin monsun ke China dan India. Tidak syak lagi bahawa pelayar Melayu adalah golongan yang paling berani berlayar pada ketika itu. Michael Edders seterusnya menyatakan bahawa pelayar Melayu telah tiba di pantai Timur Afrika selewat-lewatnya pada abad pertama sebelum Masihi. Michael Edders juga menyatakan bahawa terdapat bukti yang menunjukkan pelayar-pelayar Melayu telah meredah Laut Merah. Dari Nusantara, mereka membawa cengkeh ke Afrika Timur dan Laut Merah. Pada sekitar tahun 400 Masihi, pelayar-pelayar Melayu telah menerokai jalan laut dengan mengelilingi 2/3 keluasan dunia, bermula dari Pulau Ester hingga ke Afrika Timur. Berdasarkan kajian sarjana-sarjana barat tersebut, tidak mustahil bagi masyarakat Melayu untuk melakar peta dunia memandangkan mereka telah menjelajah lautan di laut lebih 1000 tahun yang lalu.
Namun yang menjadi persoalan di sini adalah siapakah Khatib Malaka Haji Mi Malaya tersebut. InsyaAllah dalam video ini saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan hipotesis atau teori dan sedikit dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya atau tidak. Nasihat saya jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum betul-betul meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan maklumat sumber batin yang tepat dan secara menyeluruh pada isu video kali ini agak sukar. Semuanya bergantung pada keizinan Allah. Namun hanya sedikit saja yang kami dapat dan sedikit hipotesis, iaitu teori yang akan saya kongsikan dalam video ini. Mungkin juga benar, mungkin juga tidak. Perkara ini perlu dikaji lagi oleh pihak pengkaji sejarah. Berdasarkan maklumat batin, Haji Mi adalah singkatan bagi Haji Muhammad Ibrahim. Ada kemungkinan itu adalah nama singkatannya bagi memudahkan masyarakat yang berbilang bangsa, bahasa dan budaya di seluruh dunia mudah mengingati atau menyebut namanya. Haji Mi merupakan seorang jurutulis bagi pihak Istana Melaka dan Sultan Melaka. Pada ketika itu, Sultan yang memerintah adalah Sultan Mansur Shah. Maklumat pelayaran diperolehi oleh Sultan Mansur Shah dari Laksmana Cheng Ho semasa negara China menjalin hubungan baik dengan Melaka. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan luas dari Laksmana Cheng Ho tersebut, Haji Mi telah diperintahkan oleh Sultan Mansur untuk menjelajah bagi mencari pengalaman dan pengetahuan di tempat lain. Segala dana dan keperluan disediakan oleh pihak istana dan Sultan Melaka. Maka dari situlah bermulanya pengembaraan pelayaran Haji Mi ke seluruh dunia. Haji Mi sempat juga ke Mekah menunaikan haji. Kemudian selepas menunaikan haji, Haji Mi meneruskan pelayaran ke benua Amerika. Berdasarkan hipotesis saya, selepas ke benua Amerika tersebut, Haji Mi kembali ke Melaka dan menghasilkan buku penulisannya berkaitan catatan pengalaman beliau dan termasuk Melaka lakaran peta dunia yang beliau lalui dan jelajahi. Ini berdasarkan penemuan sebuah peta dunia yang dijumpai di Melaka oleh Portugis sejurus selepas Portugis berjaya menawan Melaka pada tahun 1511. Alfonso de Albuquerque telah menghantar peta tersebut kepada Raja Emmanuel I, iaitu Raja Portugal. Berdasarkan sumber Albuquerque Caesar Timor, teks-teks pilihan oleh Alfonso de Albuquerque dan anaknya. Kemudian buku catatan pengalaman beliau tersebut diserahkan kepada Sultan Melaka sebagai pelengkap tugasnya sebagai khatib yang menulis tentang dunia pelayaran. Maka lengkaplah pengetahuan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka terhadap laluan dan rupa bentuk bumi melalui jalan laut. Di sinilah kehebatan Melaka sebagai sebuah negara yang sangat bertamadun. Tidak hairanlah kenapa Portugis banyak merampas dan membawa balik ke Eropah pelbagai buku, catatan, penulisan dan transkrip untuk mendapatkan pelbagai maklumat dan ilmu orang Melayu Melaka yang tersimpan di Istana Melaka. Sebab itu, selepas kejatuhan Melaka pada 1511, negara-negara Eropah mula menjelajah ke seluruh tempat di seluruh dunia dan menjajah setiap negara yang mereka pergi. Saya percaya maklumat pelayaran dari Melaka inilah yang mereka gunakan sebagai panduan dan petunjuk. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan.
Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan pakej-pakej tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.